الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إن شئت السهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kaum Ya'juj dan Ma'juj akan keluar menjelang berlaku kiamat dan merupakan tanda besar berlaku kiamat. Kedua-dua kaum ini adalah kaum yang ganas dan banyak melakukan kerosakan di bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun." Maksudnya, demikianlah keadaan mereka hingga apabila terbuka tembok yang mendekat Ya'juj dan Ma'juj, serta mereka meluruh turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Menurut Ibn Kathir, Ya'juj dan Ma'juj berasal daripada keturunan Nabi Adam AS, iaitu daripada keturunan Nabi Nuh AS, daripada keturunan Yafid yang juga dikenali dengan bapa bangsa Turki atau asal-usul keturunan bangsa Turki. Bangsa Turki adalah segolongan daripada mereka. Mereka ini tertinggal di kawasan belakang benteng yang dibina oleh Zulkarnain. Kisah mereka disebutkan dalam beberapa buah hadis sahih. Mereka keluar pada zaman munculnya Nabi Isa. Ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Ibnu Jabir yang melaporkan. Okey, sebahagian daripada tanda kiamat yang besar, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Berdasarkan kepada huraian para ulama, khususnya ulama-ulama tafsir, Ya'juj dan Ma'juj ini jenis bangsa manusia. Dia bukan jenis makhluk asing, binatang ataupun sebagainya. Jadi dia adalah merupakan satu bangsa yang sangat kejam. Mereka akan membuat huru-hara di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai bentuk kezaliman. Ini di antara sebahagian daripada tanda-tanda yang hampir berlakunya kiamat. Okey, terus. Fayursilullahu tayran ka'anaqil bukhti fatahmiluhum fatatrahuhum. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Jabir akan mengutuskan burung. Akan mengutuskan burung tak ubah sebagai bonggol-bonggol unta. Lalu mengambil bangkai-bangkai mereka, fatahmiluhum fatatrahuhum haitsu Allah. Burung ni ambil bangkai Ya'juj dan Ma'juj ni, lontar, baling, campak di suatu tempat yang hanya dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maksudnya tak tahu tempat mana, ambil bangkai mereka, buang di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Summa yursilullahu matara. Kemudian Allah Ta'ala akan utuskan, turunkan hujan yang lebat. Ni masih lagi perbahasan, perbincangan tentang masa saat berlakunya kiamat. La yakunna minhu baitun madarin wala wabarin. Yang tidak ada tinggal, tidak berbaki bila Allah Ta'ala datangkan hujan yang lebat. Lebat itu rumah-rumah yang dibuat daripada lumpur tanah. Kan orang Arab dulu-dulu buat rumah daripada tanah. Dia kepal-kepal tanah tu kan, didirikan bangunan. Tanah yang lumpur itu kita nampak macam tak kukuh lah, tetapi bila dipancar dengan teriknya matahari, berlalu masa yang panjang, tanah tu jadi macam batu keras. Itu rumah-rumah orang Arab zaman dulu. Bahkan zaman sekarang pun ada lagi buat rumah daripada tanah. Dan sebahagian rumah mereka daripada bulu-bulu binatang. Binatang tu bila mereka bersembelih, kita buang kan. Bulu binatang, kulit binatang kita buang. Mereka samak, selain daripada mereka buat apa yang kita sebut hari itu, buat kullah. Kullah ni maknanya uncang air. Mereka sembelih binatang, lalu disamak, dikeringkan, dibersihkan, lalu dijahit semula, dijadikan uncang air. Bila mereka nak bersapir, nak berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, masuk air dalam tu, mereka galah atas belakang kulit kambing. 1001 guna. Boleh buat selimut, boleh buat khemah, dan sebahagiannya mereka gunakan kulit kambing ini untuk buat rumah. Jadi dalam hadis ini sebut, kalau datang hujan yang disebut dalam hadis tadi,
Mana rumah-rumah yang dibuat daripada batu ke, tanah ke, ataupun bulu binatang, ini kulit-kulit binatang, semuanya hancur. Dan Allah Subhanahu wa taala fayaghsirul arda, dengan hujan tadi dia dapat menyuci, membersihkan muka bumi Allah, hatta la yatrukaha, sehingga tidak tinggal di atas muka bumi ini kadzalifati, melainkan seperti batu yang licin. Maknanya rata bersih habis, rumah tak ada, pokok kayu tak ada, segala binaan semuanya hapus, hilang dengan datangkannya hujan yang lebat. Lalu Allah Subhanahu wa taala, summa yuqalu, lalu dikatakan, lil ardi, bagi bumi, ambiti samaratak, tumbuhkanlah buah-buahan engkau, waruddi barakatak, dan kembalikan keberkatan. Masa tu timbulnya suasana keadaan bumi baru yang setelah dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yauma idzin la ta'kulul 'isabatu minar rumanah yastazilluna biqahfiha. Pada ketika itu, satu isabah, kumpulan daripada manusia, boleh makan sebiji buah delima. Buah delima besar mana? Lebih kurang besar ni kan? Seorang, kadang-kadang seorang pun tak cukup, 2-3 biji orang makan. Pada masa itu, sebiji delima boleh dimakan oleh jumlah bilangan manusia yang ramai. Lepas tu, orang boleh berteduh di balik kulit dia. Besar mana teduh buah delima tu? Sebiji delima boleh makan satu jumlah bilangan manusia yang ramai. Kulit dia kalau hujan ke panas ke boleh berteduh. Besar mana? Tak tahulah besar mana, kita tak pernah tengok. Tapi diberi bayangan, gambaran dalam hadis ni, buah tu besar. Buah tu besar. Selepas itu Allah Subhanahu wa taala dan nak gambarkan dalam hadis ini keberkatan, seekor anak unta memadai, seekor anak unta yang kecil itu dapat dimakan oleh sejumlah manusia yang ramai. Begitu juga seekor anak lembu. Sekarang ni kalau kita tengok anak unta, anak lembu besar mana? Kecil dah kan? Anak unta lebih kecil daripada unta. Begitu juga anak lembu. Tapi pada masa tu besar mana tak tahu, anak unta ni boleh makan kalau disembelih di suatu bilangan manusia yang ramai. Kerana pada masa tu dekat-dekat dah nak berlakunya kiamat, Allah Subhanahu wa taala jadikan muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni berkat. Begitu juga anak kambing. Kalau kambing pun, orang Melayu kita makan dalam 10 orang, 15 orang. Kalau orang Arab seekor kambing 4 orang, 5 orang habis ha. Tapi anak kambing pada masa tu orang Arab pun tak boleh makan 10 orang tak habis. 20 orang dalam jumlah ramainya manusia makan seekor anak kambing tak habis, ataupun mencukupi, memadai. Dalam hadis ini nak membayangkan bagaimana gambaran hampirnya kiamat, bumi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu didatangkan angin mencabut nyawa-nyawa manusia, tidak tinggal melainkan orang yang kafir. Fataqibudu ruhal kulli mu'minin wa kulli muslimin. Lalu angin ini mencabut nyawa setiap orang yang beriman dan juga orang muslim. Wa yabqa syirarun nasi, dan tinggallah siapa? Manusia yang jahat di atas muka bumi ni. Sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala kekalkan mereka, biarkan mereka hidup, untuk Allah Taala menampakkan suasana huru-hara hari kiamat. Yang Allah Taala sebut wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi syadid, nak menggambarkan bagaimana keadaan manusia macam orang mabuk. Padahalnya Allah Ta'ala kata mereka bukan mabuk, tetapi azab hari kiamat itu sangat dahsyat. Jadi digambarkan dalam hadis ini dahsyatnya berlakunya kiamat. Sebelum berlakunya kiamat itu didatangkan keberkatan kepada bumi Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus. Berdasarkan kenyataan sejarah dan beberapa alasan yang lain, ramai dalam kalangan ulama zaman kini berpendapat Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia yang tinggal di kawasan Asia Tengah sehingga ke negeri Rusia dan China, di mana penduduknya adalah penganut ajaran komunis yang tidak percayakan Tuhan dan hukum hakam syariatnya.
kejahatan yang dilakukan mereka adalah di luar daripada sifat perikemanusiaan. Mereka melakukan apa sahaja menurut kehendak hawa nafsu. Berdasarkan pendapat Said Qutb dalam tafsirnya, Ya'juj dan Ma'juj pernah keluar pada awal kurun yang ke-7 Hijrah dalam bentuk serangan kaum Tatar ke atas kerajaan Bani Abbas atau Abbasiyah. Mereka telah melakukan pembunuhan beramai-ramai secara kejam ke atas penghuni kota Baghdad, sehingga menjadikan kota tersebut sebagai kolam darah. Keluarnya mereka menjelang akhir umat dunia pula menjadi tanda besar berlakunya kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Maksudnya, demikianlah keadaan mereka hingga apabila terbuka tembok yang menyekat Ya'juj dan Ma'juj, serta mereka meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Matahari naik daripada sebelah barat. Sekarang ni daripada mana? Timur jatuh ke barat tu dia panggil apa? Kita panggil maghrib kan. Kita sebut hari tu maghrib. Maghrib tu maknanya apa? Terbenam. Maksudnya matahari bila masuk waktu maghrib dia terbenam. Jadi dekat hampir kiamat, matahari muncul terbalik daripada barat ke timur pula. Yang tu dekat-dekat nak berlakunya kiamat. Dan sebagaimana ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, pada suatu keadaan, suatu ketika nak berlakunya kiamat ini, mula-mula di Allah Subhanahu wa taala benarkan matahari mengeluarkan cahaya. Sampai satu keadaan matahari tak berfungsi, tak boleh keluar cahaya. Matahari itu ada tapi masih gelap. Masih dalam keadaan gelap. Itu juga sebahagian daripada hampirnya berlakunya kiamat. Okey, terus. Ia merupakan tanda kiamat besar yang pertama sekali muncul. Berikutan berlaku perubahan kepada alam maya sehingga berakhir dengan berlakunya kiamat. Dalam arti kata yang sebenar, dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, fa idza tala'at fara'aha an-nas amanu ajma'u fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira." Tidak akan berlakunya kiamat sehingga terbitnya matahari daripada barat ke timur. Apabila munculnya ataupun terbitnya matahari, fara'ahan nasu, apabila manusia lihat pada keadaan pada masa itu, amanu, semua orang beriman. Bila matahari keluar daripada barat kan, turun jatuh ke timur, semua beriman. Amanu, beriman. Fadzalika hina, pada demikian itu ketika la yanfa'u nafsan imanuha. Allah Ta'ala kata tidak memberi munafaat akan diri seseorang oleh keimanannya. Lam takun amanat min qablu, kerana seseorang itu, nafsan itu dia tidak beriman sebelumnya tak nak beriman, masa tu baru nak beriman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dua keadaan apabila manusia beriman ketika itu, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima keimanan mereka. Yang pertama, apabila yughayyir, apabila nyawa sampai ke halkum. Badan tu macam Firaun kan, nyawa sampai ke halkum dah, masa tu baru dia mengucap dia nak beriman kepada Allah. Allah tak terima. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, apabila matahari terbit daripada belah barat. Dia kata la yanfa'u nafsan imanuha. Sebab apa Allah Ta'ala tak menerima keimanan mereka? Lam takun amanat min qablu, kerana sebelumnya mereka tidak beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, tidak berlaku kepada keimanan mereka itu kebaikan. Masa tu tak terima. Peluang yang Allah Ta'ala buka, tawaran yang Allah Ta'ala buka begitu lama dan begitu luas untuk mereka menerima keimanan. Pada masa tu mereka tidak beriman. Dekat kiamat baru nak beriman. Kerana sebelumnya pun mereka tak percaya adanya kiamat, berlakunya kiamat tak percaya, menafikan. Bila diajak supaya beriman kepada Allah dan memberi ancaman, Rasulullah memberi ancaman tentang akan berlakunya kiamat, mereka tak percaya. Setelah Rasulullah wafat, pendakwah yang
wujud ataupun ada selepas Rasulullah ni macam kita zaman sekarang dan berterusan dekat naik kiamat, selalu ajak orang beriman kepada Allah, memberi ancaman dengan berlakunya kiamat. Mereka tak terima. Tiba-tiba dah berlaku kiamat, melihat tanda-tanda yang besar, pada masa itu baru mereka nak beriman, padahal keimanan pada ketika itu tidak diterima lagi. Okey, terus Hadis di atas menjelaskan apabila matahari naik daripada arah barat, usaha untuk beriman sudah tidak berguna lagi bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum itu. Sama juga dengan taubat sudah tidak berguna lagi kepada seseorang yang melakukan maksiat. Ia ditunjukkan kepada orang yang telah balik ketika matahari naik daripada barat itu. Matahari naik daripada arah barat berlaku dalam satu hari sahaja. Kemudian ia naik daripada sebelah timur semula seperti sedia kala. Apabila naik daripada arah barat, ia tenggelam ke arah timur. Ketika itu pintu taubat ditutup buat selama-lamanya sehingga berlaku kiamat. Berdasarkan pendapat yang kuat, firman Allah Subhanahu Wa Taala, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayran qul intadhiru inna muntadhirun. hal yanzuruna, adakah mereka menanti-nanti manusia yang tak beriman ni, ataupun menunggu-nunggu, illa an ta'tiyahumul malaikatu, melainkan sehingga datangnya malaikat. Sebelum datangnya malaikat maut tak nak beriman. Adakah tunggu masa malaikat maut datang baru nak beriman? Ketika malaikat maut nak tarik nyawa. Au ya'ti ya rabbuka, ataupun ketika datangnya Tuhan engkau. Sebahagian daripada ulama tafsir menterjemahkan, mentafsirkan ayat ini, au ya'ti ya rabbuka, atau datangnya azab Tuhan engkau, bukan datangnya Tuhan. Au ya'ti ba'du ayati rabbik, ataupun datang sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Tuhanmu. Jadi kalau kita pegang ataupun kita menterjemahkan, menghuraikan datangnya Tuhan, boleh tak? Salah tak salah? Sebahagian ulama ditafsirkan datangnya azab Tuhanmu. Tengok terjemah ni dia sebut apa? Apakah yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang tidak beriman itu? Mereka tidak menunggu-nunggu melainkan kedatangan malaikat yang mencabut nyawa mereka, ataupun kedatangan azab Tuhanmu. Kalau sebut kedatangan azab Tuhanmu tak jadi keliru lah. Orang senang hati je terima. Datangnya azab Tuhan, datangnya rahmat Tuhan, yang tu orang boleh terima kan. Sebab dalam Al-Quran dia ada ayat-ayat yang disebut ada perkataan yang mahzuf. Was'alul qaryata, tanyalah kamu akan qaryah. Qaryah ni maknanya kampung, bandar, sesuatu tempat yang didiami oleh orang. Kita pergi ke bandar ke ataupun sesuatu kampung, kita tanya kampung boleh tak? Kampung boleh jawab dekat kita. Suatu tempat yang didiami oleh orang, kita tanya tu bukan tanya orang, tanya kampung tu. Kampung boleh jawab tak? Tapi dalam Quran kata was'alu qaryata, tanyalah kampung. Dia tak boleh jawab, nak tanya awak apa? Di situlah ada perkataan mahzuf, perkataan yang dibuang, was'alu ahlal qaryati, tanyalah penduduk qaryah. Itu banyak dalam Al-Quran. La taqrabus salata, jangan kamu menghampiri sembahyang. Orang yang berjunub jangan menghampiri sembahyang. Ayat tu kata macam tu. Tetapi mazhab Imam Syafi'i mentafsirkan ayat ini, la taqrabu mawadhi'us salati, jangan kamu menghampiri tempat sembahyang. Maknanya bagi orang yang berjunub tak boleh duduk dalam masjid. Kalau kita tanya ayat Quran, mana ayat Qurannya, mana dalilnya? Lalu ini dalil bagi mazhab Syafi'i, jangan kamu menghampiri tempat sembahyang. Tempat sembahyang apa dia? Adalah masjid. Sebahagian daripada tempat sembahyang selain daripada musalla adalah masjid. Jangan kamu menghampiri masjid, jangan berada mendiami masjid. Kalau muru tak apa. Orang yang berjunub lalu masuk satu penjuru, satu pintu, dia keluar pintu lain. Tapi tak boleh duduk dalam masjid. Sebahagian ulama kata la taqrabus salata,
Jangan orang berjunuk ni tak boleh sembahyang sahaja, duduk dalam masjid boleh. Orang yang berjunuk ni duduk dalam masjid boleh. Orang haid, nifas, wiladah, tapi jangan, kalau dia ada darah haid dan nifas, jangan berlaku tercicir lah. Dia boleh duduk dalam masjid, dengar orang mengaji, duduk dalam masjid boleh, tak ada masalah. Itu pendapat yang kedua. Dulu dah kita sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW membenarkan seorang wanita yang dihina oleh kaum dia. Kita baca satu hadis yang dalam Sahih Bukhari itu, seorang wanita dipermalukan oleh kaum dia. Ada seorang budak, kanak-kanak wanita pada ketika itu, yang pakai selendang hitam. Bukan selendang hitam, selendang merah. Lalu seorang perempuan itu dituduh semasa sebelum dia masuk Islam. Lalu dia tak mengaku, dia tak masuk Islam lagi, dia tak mengaku. Lalu orang pemalukan dia, orang periksa seluruh badan dia, dilondehkan semua pakaian dia, nak cari satu selendang kecil yang berwarna merah. Jadi dia rasa aib, rasa malu. Sebenarnya yang ambil itu adalah burung helang. Dia ingat daging. Orang nampak jatuh di satu tempat, di tengah-tengah padang pasir. Lalu dia pergi jumpa Rasulullah. Dalam keadaan dia tidak ada tempat untuk menginap. Masa tu homestay tak ada, hotel tak ada. Dan Rasulullah suruh dia tidur masjid. Jadi Imam Bukhari kata, adatus syahri, kebiasaan kaum wanita bila dia datang bulan, dia haid, mesti dia datang bulan. Tapi Rasulullah tak kata, kalau kamu ketika haid, kamu keluar dari masjid. Rasulullah tak sebut macam tu. Jadi Imam Bukhari mengambil hujah hadis ini bahawa orang perempuan yang haid, nifas boleh berada dalam masjid. Ayat tadi dia kata sembahyang la taqrabus solah. Tengok bagaimana cara ulama-ulama tafsir memahami sesuatu ayat. Jadi ayat ini kembali kepada apa yang kita bincangkan ini, sehingga datangnya Tuhan kamu. Sebahagian ulama tafsir kata datang azab Tuhan. Kalau bagi golongan khalaf ataupun Asy'ariyah, mereka kata datangnya azab Tuhan, tak boleh kata datang Tuhan. Kalau datangnya Tuhan, yakni datangnya Allah, maknanya datang macam manusia, daripada jauh ke dekat, hampir. Kullu atin qarib, setiap benda yang datang hampir kan, itu sifat manusia. Ataupun daripada satu tempat, intiqal, daripada satu tempat ke satu tempat, itu sifat manusia. Jadi khalaf ataupun Asy'ariyah dia faham macam tu. Dia tak boleh, kalau kata Allah sendiri datang, dalam kepala dia terbayang, takut orang terbayang, padahalnya orang tak terbayang, dia yang terbayang. Dia yang bayang, kata kalau datang ni takut bayang macam Allah Ta'ala datang begini-begini. Adapun bagi ulama salah kata Allah Ta'ala datang bukan azab Tuhan datang. Datangnya adalah datang Allah, datangnya Tuhan. Sebagaimana yang disebut di dalam tafsir Baghawi, dia kata bukan datangnya azab Allah, datangnya siapa tadi? Datangnya Allah. Disebut di sini, aw ya'tiya rabbuka bila kaifin li faslil qada'i baina khalqihi fi mawqifil qiyamah. Datang dengan tanpa kafiat, maknanya Tuhan datang, bukan azab Tuhan datang. Datang tanpa kafiat. Bila disebut tanpa kafiat, sama ada kafiat itu ada ataupun tak ada. Macam Imam Malik kan, bila ditanya ma ma'nal istawa ataupun ma ma'nal istiwa, dia tengah mengajar tu, ada seorang lelaki bangun, dia kata, wahai syekh, wahai tuan guru, Allah Ta'ala kata Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Allah Ta'ala itu bersemayam di atas arasy, bagaimana istawa? Jadi bab tu banyak kali dah kita ulang kan. Malam ni saya ulang sekali lagi supaya berbetulan sampai kepada ayat ini. Imam Malik tunduk kepala dia, lalu dia angkat al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun. Dia kata kafiat majhul. Bila kata kafiat majhul, kafiat tidak diketahui, boleh jadi ada kafiat, boleh jadi istawa ada kafiat, nuzul ada kafiat, maji ada kafiat. Tetapi kafiat mukhalafah, sebab apa kata boleh jadi? Sebab tidak ada dalil daripada Quran dan hadis. Boleh jadi ada kafiat, tetapi kafiat tu dah tentu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Fala tadribu lillahil amsal.
Jangan kamu bandingkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Boleh jadi ada kafiat tapi kafiat tak sama, dan boleh jadi tak ada kafiat. Sebab kafiat ini adalah untuk manusia. Jadi kita nak faham macam mana sesuatu benda yang tidak ada dalilnya, nafsnya daripada Quran hadis, kita pegang secara zahir, Allah Ta'ala datang. Tapi macam mana? Wallahu a'lam. Dalam tafsir Baghawi dia kata, datangnya Tuhan bila kaifin li faslil qada'i, untuk menyelesaikan hukuman, keputusan di antara manusia fi mauqifil qiyamah. Maknanya di tempat pada hari kiamat. Maknanya Allah Ta'ala sendiri yang datang, bukan azab Allah Ta'ala yang datang. Dan apabila kita tengok tafsir daripada ulama-ulama salaf menyebut, datangnya Tuhan itu seperti kita tengok Ali bin Mas'udin bin Tariqil Masruq, daripada Ibnu Mas'ud, daripada jalan Tariq bin Masruq, dia kata, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu, malaikat itu datang bila? Indal mauti, aw ya'ti rabbuka qala yaumal qiyamati. Ibnu Mas'ud kata macam tu. Mujahid pula kata apa? Aw ya'ti rabbuka zalika yaumal qiyamati. Kita tengok bagaimana ulama-ulama salaf tafsir. Qatadah pula kata apa? Aw ya'ti rabbuka qala yaumal qiyamati. Qatadah pun kata pada hari kiamat. Muqatil pun kata yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Jadi nak ceritanya apa kita baca 2-3 rojokan ini? Nak katanya kalau orang terjemah atau datangnya Tuhan tak salah. Yang tu yang saya nak ceritanya. Sebab sehari dua sebelum Ramadan baru ni ada orang hantar video. Ada seorang individu sebut kalau kata turunnya Allah, bukan turunnya rahmat Allah ataupun malaikat, itu sesat dia kata. Lalu dinisbahkan, dibengkan kepada Wahabi. Wahabi ni bodoh dia kata dan sesat kerana kata Allah Ta'ala turun. Allah Ta'ala turun, Allah Ta'ala datang. Turun yang selayak. Wahabi selalu sebut turun yang layak dengannya, datang dengan layak dengannya. Sebab apa kita kata layak dengannya? Bila turun dalam bentuk kafiat ataupun ada bayangan dalam pemikiran kita, turun macam ni, datang macam ni, macam ni, itu tidak layak bagi Allah. Sebab bila macam, ada perumpamaan, ada bandingan. Kalau kita kata macam, seumpama, seperti, maknanya ada umpama-umpama, ada bayangan, maknanya ada penyerupaan dengan makhluk. Sebab tu payah orang nak faham akidah salah ni. Payah orang nak faham. Sebutlah Tok Guru ke Tok Haru ke, dia tak faham. Dia ingat akidah salah ni, dia pakai logik je, tanpa dalil, tanpa fakta, tanpa hujah. Jadi akidah salah ni dia serah kepada Allah. Sesuatu yang tak disebut dalam Quran, dalam hadis, serah. Macam mana turun, macam mana datang. Sebab itu Syekh Daud Al-Fatani dia menakalkan pendapat Imam Malik, disebut di dalam kitab Durrus Samin. Dulu pun saya baca banyak kali ya. Jadi tuan-tuan boleh rojok kitab ni. Rojok kitab ni dalam muka surat 45. Saya baca sekali lagi sepitah lalu. Dia kata mazhabus salaf. Mazhab salaf itu adalah mereka yang tafwid ilmunya, maknanya serah ilmunya itu kepada Allah, dan wajib kita i'tiqad seperti barang yang ada pada zahirnya. Pada zahir katanya, dan pada hakikat kita jauhkan segala kekurangan. Seperti kata Imam Malik, kami ketahui arti di atas, tetapi tiada kami ketahui hakikatnya. Seperti kita katakan Allah di atas, tetapi tiada seperti di atas segala yang baharu. Dan kita katakan Allah bertangan, tiada seperti segala tangan yang baharu. Dan Allah bermuka, tiada seperti segala muka yang baharu. Maka hakikatnya ialah mengetahui. Ia yang mengetahui, ia yakni ia Allah yang mengetahui kehendaknya, dan wajib atas kita tanzihkan. Tanzih apa makna? Sucikan, bersihkan Allah Ta'ala daripada segala yang baharu.
Tanzihkan menyerupai dengan yang baru pada hakikatnya, maka tiada mengapa muafakat pada nama. Tak apa kata Allah Ta'ala datang, Allah Ta'ala turun, muafakat pada nama tak salah, Imam Malik kata. Jadi Syekh Daud Fatani ni menakalkan pendapat Imam Malik. Inilah mazhab salaf radhiyallahu anhum. Walaupun diulang tuan-tuan duk dengar berpuluh-puluh kali saya huraikan, malam ni saya sebut sekali lagi. Sebab orang pun tak habis-habis duk kata benda ni wahabi, 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 wahabi. Sepatutnya kita zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia zikir wahabi, 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 wahabi. Jadi kita nak terang, wahabi bukan satu zikir. Wahabi bukan satu selawat, bukan satu zikir. Jadi dia kata di sini inilah mazhab salaf. Salaf pegang macam tu. Salaf pegang macam tu. Maka ini adalah dua. Maka adalah dua ini tariqat daripada ahli sunnah wal jamaah juga. Sebahagiannya takwil, sebahagiannya tak takwil, serah kepada Allah. Termasuk dia waja'a rabbuka, telah datanglah Tuhan kamu. Maknanya sebahagian ulama, kalau ulama khalaf bab ini datangnya azab Tuhan. Bagi ulama salaf, dia bukan wahabi, ulama salaf kata datangnya Tuhan. Lepas tu dalam tafsir Baghawi dia kata bila kaifin yaumal qiyamah, tanpa kafiat. Kalau datangnya azab, azab ada kafiat. Kalau datang malaikat, malaikat ada kafiat sebab baharu. Itulah maknanya pegangan salaf. Jadi dalam masalah ni dua tafsiran ataupun dua huraian. Sebahagiannya menghuraikan ataupun mentafsirkan datangnya azab, azab Tuhan. Yang pendapat yang kedua kata Tuhan datang dalam bentuk yang layak baginya, yang tak serupa dengan makhluk. Okey, terus. Keluar seekor binatang daripada bumi, Dabatul Ard. Pada zahirnya dabbah keluar pada masa matahari naik daripada sebelah barat dan tenggelam ke sebelah timur, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun." Maksudnya, dan apabila sampai masa berlakunya hukum atas manusia, kami keluarkan untuk mereka sejenis binatang dari bumi yang akan menyatakan kepada mereka bahawa manusia telah tidak meyakini ayat-ayat keterangan dan pengajaran kami. Menurut Ibn Kathir, binatang tersebut keluar di akhir zaman ketika manusia banyak yang rosak, meninggalkan agama Allah dan merubah agama Allah yang sebenar. Ada dalam kalangan ulama yang berpendapat binatang tersebut keluar di kota Mekah, dan tidak kurang juga yang menyatakan ia keluar daripada kawasan lain. Ketika keluar, ia berbicara dengan manusia dan memberitahu kepada mereka tentang keimanan dan kekufuran yang menjadi amalan mereka. Begitu juga dengan perkara yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan yang mereka lakukan. Dengan keluarnya binatang tersebut, berakhirlah kerja-kerja menyuruh yang makruh dan mencegah yang munkar, kerana sudah tidak ada sebarang faedah lagi. Taubat sudah tidak diterima bagi orang yang melihat atau mengetahui tentang kemunculannya. Ni silap sikit bukan menyuruh yang makruh. Apa dia yang sesuai? Yang ma'ruf. Ni tulis makruh kan. Benda makruh memang tak disuruh pun kan. Disuruh benda ma'ruf. Okey, terus. Dabbah tersebut bercakap dengan bahasa yang fasih, menyatakan manusia telah tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ia telah mendedahkan mana manusia yang beriman dan mana yang tidak beriman. Ia juga menyapu muka orang-orang yang beriman dan memukul hidung orang yang tidak beriman. Berdasarkan zahirah hadis yang menceritakan perkara ini, ia berlaku selepas kewafatan Nabi Isa AS, selepas berlaku peristiwa matahari naik daripada sebelah barat. Jadi setelah Nabi Isa muncul, tak berlaku lagi kiamat tu. Ada lagi petanda yang lain pula. Dabatul Ard tadi, setelah Nabi Isa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus. Menurut Syed Qutb, cukup bagi orang Islam mempercayai keluarnya binatang dabbah tersebut menjadi sebahagian daripada tanda kiamat berdasarkan nas Al-Quran dan hadis sahih. Ia berlaku apabila masa yang diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia bertaubat sudah habis. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan binatang dabbah kepada manusia
Sedangkan pada kebiasaannya binatang tidak bercakap atau percakapan yang tidak dipahami oleh manusia. Namun pada hari itu percakapannya boleh dipahami. Mereka pun tahu itu adalah perkara luar biasa yang menceritakan hampirnya berlaku kiamat. Sedangkan sebelumnya mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan tidak percaya kepada hari yang dijanjikan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.